Awak macam mana kalau main bola, futsal, lepas tu awak singgah tak kedai mana? Ada? Saya bukan nak tipu lah. Ini realitinya. Kalau bila saya lepas bersukan, lepas main futsal, lepak mamak tu wajib. Kalau saya lepas balik, memang tak kawan terus lah kan. Tapi bila kita dah bersukan, dah berpeluh apa semua, bila kita duduk dekat mamak tu, kita tanya kawan, apa cerita kita ni? Tadi keluar peluh, sekarang ni apa cerita? Dengan nasi lemak, ayam goreng apa semua kan. Dah bakar top up balik lah. Tapi itulah dia. Adakah itu menjadi salah satu daripada kesalahan yang menjadi sebagai pembunuh senyap di kalangan remaja-remaja ataupun sesiapa sahaja? Sebab kadang baru ni pun ada itulah yang mana ada main badminton tiba-tiba rebah. Sebab apa? Sebab main sukan waktu malam. Sebab time tu adalah masanya untuk berehat dan sebagainya. Tapi kita bersukan. Kan? Mungkin ada isu metabolisme di situ. Kita terus bertanyakan kepada pakar kita. Muhammad Nazirul Asri Badrul Hisham, pakar dietetik Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, HASAS, UPM. Terima kasih meluangkan masa, Cik Asri. Mungkin permulaannya bagaimana? Kita melihat ini antara tabiat kita sebagai rakyat Malaysia. Kita bersukan je, bersosial pun je, makan pun je. Macam mana tu? Adakah pembunuh senyap atau tidak? Okay, so to be frank, sebenarnya dia ada yes and no dia lah pada masa yang sama. Sebab kita akan tengok kepada overall keadaan itu sendiri. Okay, contohnya sebab kalau saya pegawai dietetik kan, so kita cakap dengan diet dulu lah. Kalau diet sebenarnya memang tak salah untuk makan malam. Mungkin ada orang kata kalau makan malam ni sebenarnya dia mungkin meningkatkan risiko penyakit-penyakit dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk makan pada portion yang betul, timing yang betul, dan tidak terlalu tinggi gula dan lemak semua, should be fine. Maksud timing saya tu tidak terlalu dekat dengan masa tidur. Portion yang betul tu seperti mana kita makan sebagai macam suku-suku separuh, portion yang betul lah. Sebab kalau malam ni memang ada kajian yang ia berkaitan dengan poor food choices. Biasalah macam kita di lepak di restoran, roti canai yang tertarik kan. Itu contoh-contoh kebiasaan lah. Okay. Kemudian kedua, kecenderungan untuk makan lebih semasa malam juga ada di dalam paper-paper artikel. So that's why bila malam ni sebenarnya ada kaitan dengan penambahan berat badan jika tak makan secara terkawal. Itu kalau tak makan malam lah. Okay. Itu kalau kita bercakap tentang makan lah. Kan? Tapi apabila tajuk-tajuk kereta akhbar yang mengatakan bahawa sukan malam penyebab kematian. Jadi secara automatically-nya dalam pemikiran kita, tak boleh nak bersukan waktu malam. Kalau kau bersukan waktu malam, mungkinlah berkemungkinan akan terjadi kematian dan sebagainya. Jadi macam mana nak menjawab kepada persoalan ini? So Cik Asri. Macam lately ni viral kan berkaitan perkara ni. So dia menimbulkan kerisauan lah. Sebab kita di Malaysia ni memang setting lately ni lagi-lagi yang duduk di bandar dah kerja 8-5 penat, malam adalah masa yang ada. Kan? Lepas tu kita nak recommend 150 minit seminggu dan sebagainya untuk dapat all the health benefits. So sebenarnya nak kata dia adalah pembunuh senyap sebenarnya agak mitos di situlah dengan certain syarat. Maksudnya sekarang ni senaman waktu malam tu boleh. Tapi ada syaratnya. Antaranya bagi orang yang tak biasa, jika baru nak bermula dan sebagainya, perlu ada low to moderate intensity punya senaman lah. Biasanya antara contohnya adalah macam contoh brisk walking. Kalau jogging pun bukan pada pace yang terlalu laju secara tiba-tiba. Dan dari segi amount dia juga tidak boleh secara berlebihan. Kalau those who yang biasa, ada juga cadangan yang untuk elak yang berintensiti tinggi. Yang ni sebenarnya ada kaitannya kesan kepada tidur sebenarnya. Tidur akan susah nak lelap, kurang berkualiti. Sebab kita tahu bila kurang tidur ni, increase risiko untuk penyakit-penyakit lain jugalah. So itu antara kesannya. Kalau nak kata ia pembunuh senyap, contoh ada mati mengejut dan sebagainya, tiada bukti kukuh di antara senaman malam dan juga mati mengejut tu. Unless kalau seseorang tu mungkin berisiko tinggi. Contoh dia ada penyakit jantung, berkaitan paru-paru, contoh macam asma. So ini mungkin, tetapi tiada bukti kukuh untuk general lah. Macam tu. Mungkin kita melihat konteks over exertion ataupun kita terlampau memaksa diri kita untuk bersukan dalam penat. Lepas tu contohnya macam futsal ke berjogging 10 kilo ke dan sebagainya, itu memang high intensity di mana kita orang kata jantung tu bergerak dengan sangat-sangat kuat sedangkan kita tak biasa lagi. Jadi mungkin ada peringkatnya di situ. Adakah macam contoh terdapatnya sukan-sukan yang digalakkan kalau betul lah tak ada masa bekerja siang dan sampai ke petang, malam saja yang ada, apakah yang disarankan oleh Encik Asri sendiri supaya kita masih ada kehidupan yang sihat ni? Dan again goal akhirnya adalah untuk dapat saranan 150 minit seminggu. So macam mana nak dapat? Biasanya kita sarankan sekurang-kurangnya sehari tu ada 30 minit lah. So dalam 30 minit tu let's say malam memang target untuk healthy lifestyle dan sebagainya, go to low to moderate intensity lah. Some people akan yang high intensity, for example macam futsal, badminton kan, yang itu perlu rancang jika nak buat. Maksud rancang tu adalah
tidak terlalu dekat dengan masa tidur, sekurang-kurangnya sejam ke 2 jam macam tu, tidak terlalu rapat, dan kalau boleh makan sebelum bersukan. Sebab biasanya bila macam yang tadi kita ceritakan, bila dah futsal, pergi ke kedai, lepak makan dan sebagainya. So itu dah lead kepada poor food choices semasa malam tadi tu. Okey, macam tu. poor food choices tu yang saya nak beri penekanan kat sini. So kalau makan salad ke kan, makan roti sekeping ke, boleh lah. Kalau like, boleh. Sebabnya kita punya kerisauan dengan makan lewat ni, dekat masa tidur, ada discomfort dekat perut, acid reflux. Betul. So itu yang kita nak elakkan lah. Okey, jadi maknanya dekat sini sesiapa yang bersukan malam tu yang cakap boleh membawa kepada kematian tu mitos lah sebenarnya. Betul. Tapi bergantung kepada lifestyle kita juga. Kan? Jangan kita bersukan boleh tapi jangan yang berat-berat. Okey. Saya nak balik juga kepada ini yang berlaku lah sekarang ni antara saya dan juga ramai di antara kita yang bersukan, jumpa kawan-kawan apa semua. Memang kebiasaannya memang mereka apabila dah bersukan memang mereka akan duduk dekat restoran untuk nak borak balik. Mungkin bercerita balik lah, tadi kau main ini. Rehat, okay. Apakah antara makanan-makanan yang tidak boleh diambil waktu ketika itu? Dan juga apa makanan-makanan yang kat restoran-restoran kalau cik salad malam-malam mamak mana ada salad? Tak ada. Contoh. Kena food prep lah. Realistiknya kat kedai restoran mamak tu apa je yang boleh kita pilih sebenarnya? Saranan ni macam mana? Okay, alright. So kita kena berpegang pada certain tips dan syarat lah. Usually kita nak avoid heavy meal sebab dah dekat dengan masa tidur kan. Avoid heavy meal, itu pertama. Kedua, memang yang bukan tinggi dengan lemak, especially lemak. Sebab lemak ni juga sebenarnya boleh trigger untuk acid reflux lah kalau makan dekat dengan masa tidur juga. Dan juga of course lah, bukan yang tinggi gula, tinggi garam. So basically healthy snack. Tapi dalam realistically setting di restoran biasanya kita tahulah kan contoh-contoh makanan. Ada yang macam go for nasi goreng kadang-kadang tu, roti canai kan. So kalau tanduri. Sebab dia tak guna minyak kan? Sebab dia protein. Ya, tapi kena tengok juga kadang-kadang tu portion dia juga. Ada yang besar kan, ada yang besar, so dia adalah protein tapi dia besar, so kita consider dia sebagai heavy meal di situ. That's why saranan saya kalau boleh sebelum bersukan tu dah siap heavy meal macam tu. Dan lepas bersukan tu lebih kepada light snack yang contoh ada minum susu, mungkin biskut-biskut, sebabnya kita nak replace balik gula yang dah digunakan tadi semasa untuk tenaga. Dan untuk muscle recovery jugalah. That's why antara contohnya macam susu, yogurt dan sebagainya. Kena cover balik lah yang mana hilang gula semua Betul. Biasanya kalau ais kosong je. Itu okey. Cuma kalau high intensity lah. Macam contoh ada buat futsal badminton yang betul-betul balon punya kan. Itu memang kena cover balik lah. Tapi bukanlah heavy. Macam tu. Cik Asri, adakah umur juga memainkan peranan? Yalah, kita bercakap macam ni, kita merasa kadang acid reflux, indigestion kan bila kita dalam masuk usia 30-an. Dan bagi mereka anak-anak muda sekarang ni menonton ni 20-an, dia rasa macam masih fit, masih boleh go kan, tak penat dan sebagainya. Adakah ada impact jangka masa panjang untuk mereka ni yang masih muda tapi mengamalkan kehidupan seperti ini? Okey, sememangnya ada impak jangka masa panjang lah. Macam the typical way lah. Maksudnya senaman tu dah bagus, kita tahu. Tapi most of the time dia memang akan affect makan selepas tu dan juga masa tidur. Ada yang golongan muda dah sukan, kemudian dia tidur pukul 1-2 pagi. And then bangun pula esok pagi contoh yang tengah bekerja kan. So prolong kekurangan tidur juga memberi kesan risiko-risiko penyakit jantung dan sebagainya lah. So kita tak boleh letak sebagai senaman malam ni menyebabkan penyakit jantung sebenarnya. Sebab banyak lagi faktor risiko lain. Dan bukti kukuh untuk senaman malam ni dan penyakit tersebut memang tak ada lagi lah. Dia tidak kukuh lah bukti yang ada pun. Macam Cik Asri sendiri ada tak buat kajian? Kalau Sofia tadi bercakap tentang umur kan? Macam faktor gender pula macam mana? Lelaki dan perempuan. Wanita malam-malam zumba. Itu pilihan yang biasa lah kan. Group training. Dia ada peer pressure support macam tu kan. Macam mana tu? Kalau dia sebenarnya by gender wise tak ada juga kita nak kata sebagai wanita mungkin lebih berisiko tinggi dan apalah. Biasanya sama saja. Cuma kalau kita nak tengok kita punya National Health and Mobility Survey, kita punya tinjauan kesihatan kan 2019, 1 daripada 4 rakyat Malaysia dewasa kurang aktiviti fizikal. Maksudnya tak sampai 150 tu. Dan dalam portion tersebut kita nampak kalau by gender wanita lebih lagi lah. So kita tak boleh juga cakap wanita lebih berisiko tinggi. Malah kita galakkan lagi untuk ada cukup bersenam. Macam tu. Kena ada senam. Susah nak balance ni kan sebenarnya kan. Tapi yang paling penting kena ada senaman lah. Betul. Daripada tak ada langsung. Betul. Memang sedikit canggung sedikit kalau kita nak letak jadual macam mana, kawal makan macam mana. Tapi jangka masa panjang tu boleh kita memastikan kehidupan yang lebih panjang dan insya-Allah lebih sihat lah. Kan? Okey. Jadi sebelum ni cakap yang sukan malam, kawan saya pernah tau bila kereta akhbar keluar macam tu, terus left group.
Terus tak nak sukan malam sebab dia takut risiko kematian tu. Faham. Tapi bila dah Cik Asri dah terangkan macam ni, dekat Akhbar pun dah terangkan bahawa ini adalah mitos, dia boleh datang baliklah semangat tu. Tapi perlu diingatkan juga, kalau nak bersukan tu bukannya sukan yang terus intensiti tinggi. Kan? Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Nazirul Asri Badrul Hisham sudi meluangkan masa memberikan kita sedikit orang kata pemahaman lah. Boleh bersenam waktu malam, tapi makanan tu, tidur tu juga kena jaga. Sebab kalau kita dah bersukan, takut tidur kita tu anjak lambat pula kan. Betul. Okay. All about balance. Yes.